Hai guys, Assalamualaikum, salam hari Minggu hari ini. Terima kasih klik video. Selamat datang kembali ke channel saya Haname TV. Alhamdulillah. So guys, apa kamu buat hari Minggu nih ya? Kamu komen bawah, kita sharing-sharing. Anyway, aku terbaca satu fakta nih, dimana Indonesia sekarang ini dalam pembangunan untuk Project Nusantara, yang dimana Nusantara ini sendiri menjadi ibu negara baru untuk Indonesia. Dan ada yang berikan pernyataan kalau seandainya Bandar Baru Indonesia nih jadi, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang berbeza. Itu aku tidak tahu guys, tapi ada salah satu video daripada ML Studio, Project Nusantara, Indonesia akan menjadi negara berbeza. Ini Indonesia nih dia full dengan pelbagai adat, pelbagai suku kaum. Ya, tidak mustahil kalau satu hari nanti Indonesia menjadi salah satu negara yang termaju di Asia. Anyway guys, kita mau tengok fakta nih. Aku mau tengok fakta nih. Tidak lama-lama lah. Let's go. Ada di video. Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara lah. Tapi mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali. Bali dia ada idol sendiri sebagai pusat wisata, pelancongan mereka. Dan projects that branding yang sebegitu. Macam tu juga Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus memberi peranan dia. Tetapi dia nak expand the road. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia satu waktu dulu, bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut. Bandar baru lah ya. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain. Dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya. Pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah. Satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation dia gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada pada ketika tu. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara itu sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia, bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah, kata bagaimana Malaysia dulu pun bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu, moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu, kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita, pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru. Itu signifikan dia. Macam tu juga 5. Apabila dia dibentuk, dia bukan masing-masing ada kepentingan lah. Dia jadi satu hak kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita. Tapi kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara tu. Bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center, smart building, green city. Semua itu memberi gambaran, menjenamakan Indonesia. Jadi maksudnya sebenarnya Indonesia ni ada plan untuk projek Nusantara yang akan datang, yang mungkin terjadi di Indonesia. Mungkin bandar baru sama macam di Malaysia sendiri. Tapi memang gah lah. Wah. Malaysia kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku.
bagi saya jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian dengan pasaran mereka yang sebegitu luas, di Indonesia rakyat mereka sebagai konsumer yang berjuta besar, ya, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan it is coupled dengan beberapa usaha lain, contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini. Pendidikan berdasarkan kreativiti murid daripada semata-mata nak bercakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Apa? Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang Malaysia sertai pembangunan ibu kota baharu Indonesia dengan potensi nilai 1 bilion. Maksudnya ni Malaysia sendiri pun mahu terlibat, ada hasrat untuk terlibat dalam pembangunan Nusantara Indonesia ni sendiri. Oi. Wow. Membangunkan gila tak tu daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity di Malaysia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok simple lah, apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk kutip Apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan, dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudah lah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin meningkat. Betul? Setuju guys. So guys, tadi video berkenaan dengan projek Nusantara Indonesia, yang di mana Malaysia sendiri turun tangan mau melibatkan dalam projek besar ini. Itu maksudnya mungkin projek ni ada satu kelebihan yang kita tidak tahu akan datang memberikan satu manfaat yang besar untuk beberapa negara Asia, mungkin Indonesia, Malaysia ataupun negara yang lain. Itu impak besar itu sendiri mungkin menguntungkan negara Indonesia, kita tidak tahu lah ya. Anyway guys, terima kasih yang klik video ni, yang tengok video ni, yang cadangkan, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kita jumpa di next video macam biasa guys. Assalamualaikum, thank you and I love you, bye bye.